Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Habib Abdullah al-Addad wa ila Syekh Idris al-Khayyat wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung muka surat 82 pada baris yang ke-9 pada kata dan diketahui. Cuma kemarin tu kata Ibrahim Adham tu tengok kepada Arab tu zahirnya seperti mana kita sebut kemarin lah. Tengok lafaz kita Arab tu berkata Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, baik olehmu akan makanan kamu, dan tiada, yakni bila kita comel dah makanan kita, tak memerlu dah lagi kepada tiada wajib dah ataskan engkau bahawa engkau bangkit pada mengerjakan ibadat malam dan tiada puasa siang pada puasa siang hari. Maka ketahui olehmu akan demikian itu perkataan, demikian pada kata perelok ke makanan. Tu zahir nampak pada Arab dia begitulah tu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan ketahui olehmu bahawa menyuruh dengan kebajikan dan melarang daripada yang ditegah itu hukumnya fardu kifayah. Iaitu kena ada satu kumpulan yang mana mengerjakan perbuatan ni amru bil ma'ruf nahi anil munkar, maka baru lepas ke fardu orang lain. Apabila berdiri seorang dengan menyuruh tadi, nescaya jawab bagi kata apabila berdiri akan yang menyuruh itu, nescaya gugur dosa daripada yang tinggal. Yang tinggal tu kepada orang lah. Gugur dosa daripada orang yang tinggal lagi, yakni lagi daripada seorang itu. Lagi yakni daripada seorang itu. Dan tertentu pahala itu dengan yang mendiri jua, tutup pada kefarduan itu orang lain lepas, tetapi pahalanya boleh pada orang yang suruh sajalah. Orang lain tak dapat pahala tu. Supaya solat jemaah fardu kifayah, hak mana mendatangi solat jemaah sajalah dapat kelebihan tu. Hak tak datang tu tak dapat kelebihan, tetapi hak lebih saat ni tu tak berdosa dengan sebab ada yang mendirikannya. Dan supaya pengajian ni lah juga ni fardu ain, tetapi mendalami pada satu-satu bidang fan tu fardu kifayah kena ada. Jadi kalau tak ada orang mendalami pada satu-satu bidang tadi,
Lepas dah fardu ain semuanya, tapi pada mendalami tu tak ada. Nisbah orang panggil pada apa? Pada dalil secara tafsili. Walaupun tak wajib kena tahu, tapi kena ada orang yang tahu. Dan juga menjawab bagi iktiraf bangkange kalau orang mari bangkai berkaitan dengan dalil hak kita datang ke berkaitan dengan adanya Allah. Maka orang lain saat ni tu kalau tak ada seorang pun dalam satu kampung kawasan kita hak mendalami ke ilmu tadi, maka wajib semua belajar sehingga ada orang hak dapat melepaskan kefarduan tadi. Kalau ada dah barulah orang lain tak apa tak belajar. Dan apabila tiada berdiri dengan dia dengan menyuruh oleh seorang pun tak ada jawab, dan apabila tadi nescaya meratai dosa akal sekalian yang yakni sekalian orang yang mengetahui. Orang yang tahu tu dosa berlaku. Kenapa tak ada suruh pada amru bil ma'ruf nahyu anil munkar? Dan yang kuasa atas menghilang akal dia akal munkar tersebut. Dan yang kuasa ni atas pada kata sekalian yang mengetahui dan sekalian yang kuasa atas menghilang akal dia akal kemungkaran tadi. Kalau tak kuasa tu nak buat macam mana dah? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, bagi orang yang kuasa. Dan bermula yang wajib atas engkau apa melihat engkau akal mereka yang meninggal ia mereka akal makruf akal kebajikan atau perbuat ia mereka akal mungkar. Khabar dianya ialah bahawa engkau beritahu akal dia akal mereka itu. Wajib apabila melihat ke orang tinggal ke makruf dan buat benda mungkar, bahawa engkau kitalah beritahu akan dia akan mereka itu dengan keadaan demikian, yakni dengan keadaan perkara itu, dengan keadaan demikian perkara itu makruf, ialah makruf. Kita beritahu ke dia ni benda makruf, benda hak kebaikan kena buat, ataupun kita beritahu ke dia benda mungkar kena tinggal. Maka jika tidak meninggal ia mereka itu akal dia akal mungkar tadi, maka atas engkau menasihat, yakni lazim atas kita kena nasihat lah. Kita ayat dah dia mau tak dengar, kita kena nasihat lah. Dan menakuti akal dia kena ancam. Mereka saat itu dengan ancaman bala daripada Allah Ta'ala. Maka jika tidak menerima tegah, orang tegah dia tak terima, maka atas engkau dengan mengerasi. Kena paksa. Kita tegah dah dengan biasa tapi dia tak hirau, kita kena mengerasi. Mengerasi ni atas orang ada kuasa lah. Kalau tak ada kuasa nak mengerasi lagu mana? Dan menggagahi akal mereka tu dengan pukul. Tegah dengan pukul. Dan memecahkan alat permainan yang haram tadi. Gitar ku apa ko. Sebab tu kalau dalam kitab Matlaq pun ada bahasa alat hak are guna tu tak wajib doman, tak wajib ganti rugi apabila alat-alat saat ni hak tak dihalalkan oleh syarak. Dan berjana khamar, yakni atas pada kata alat permainan memecahkan akal berjana khamar. Kita nasihat molek demo tak ada duk pecah, kita diri lagi pecah berjana apa ni, berjana khamar tu. Dan mengembali segala harta yang dirampas daripada tangan mereka itu kepada empunya harta. Kita ambil secara mengerasi. Ni kalau kita orang debel lah, kalau kita orang menakut juga kan. Jaga diri je lah weh. Kalau kita pun orang tak kuat. Tu dalam kitab Durratun Nasihin tu dikisahkan ada seorang tu ditipu oleh Abu Jahal dalam perniagaan. Dia buat zalim lah. Abu Jahal ambil harta dia. Maka dia pergi mengadu pada orang lain. Orang lain tak berani dengan Abu Jahal. Abu Jahal orang debel.
Hingga orang kata pergi ngadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun ngadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia saat ni tu kena dizalimi oleh Abu Jahal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit terus pergi rumah Abu Jahal. Dengan keadaan marahnya perbuatan Abu Jahal tadi kepada orang yang teraniaya. Sahabat lain bimbang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka tengah hari berdiri di rumah orang ni. Orang duk letih gapo semua, takut apa-apa berlaku ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketuk rumah Abu Jahal. Ni, suruh buka. Abu Jahal buka, terkejut tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan takut, Abu Jahal kata, "Ya, ada apa ya Muhammad? Ada apa?" Dengan kata mu ada ambil barang orang ni, hak kamu zalimi. Dia kata apa, nanti saja ambil. Takut Abu Jahal tak ni. Nabi tanya, ada lagi bagai? Tak ada dah. Tak ada. Balik. Orang kata gua Abu Jahal takut ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Jahal kata, mu tak apalah dok kata. Aku ni Muhammad datang ke rumah aku tu dalam keadaan aku melihat keadaan saya kota besar. Ni binatang gara yang mana ingin menekai aku, kerana tu aku takut. Jadi orang yang menolong ke orang dalam keadaan kezaliman, Tuhan datang ke bantuan bagi dia tadi. Supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Abu Jahal tak ada takut kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak khianat, nak buat jahat. Tapi waktu tu dia takut. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak membela ke orang yang kena zalim. Kita lenduk kata yang nak bela ke zalim. Nak nak bela ke zalim. Apalah kita juga buat zalim kat orang. Susah ni. Dan ini martabat tidak terasing dengan dia. Dia martabat melainkan mereka yang memberi, yakni menyerah diri mereka bagi Allah Ta'ala, yakni kerana Allah Ta'ala. Dan ini martabat kedudukan orang dapat membantu boleh mengerasi di atas maksiat tu, tidak terasing. Tidak terasing dengan dia ini martabat dengan makna tidak mampu dibuat. Tu maksud kata tidak terasing ini tidak mampu dibuat dengan dia dengan ini martabat boleh cegah ke maksiat sani, melainkan hak dapat buatnya mereka yang memberi dirinya, yakni menyerah dirinya mereka bagi, yakni kerana Allah Ta'ala. Ini betul-betul nak berjuangkan Allah Ta'ala. Mana Abi Ali Abi Ali Gemuluh Abi Ali ni. Ali lah nama ni. Kita dengar kau cerita dia, Masya Allah, hebat juga dia je. Masa zaman dia tak molek tu biarlah, tu tak ada kira zaman sebelum, tu kira zaman sekarang. Tapi Masya Allah lah, kembali dia dalam keadaan molek lah. Tu nisbah di sisi kita nampak begitulah. Hakikat Allah Ta'ala lah yang menilai. Tapi dia nak bantu ke orang yang kena zalim. Bagus. Jaga ada orang berani nak bantu orang kena zalim. Masing-masing nak jaga periuk nasi. Ya learningnya. Tak kira lah orang jenis guana nak jaga periuk nasi belaka. Ada orang nak bantu orang kena zalim. Bagus betul lah. Jadi katanya Musannif rahimahullah ta'ala, orang ni tak boleh nak buat begitu. Tak boleh nak buat supaya bali tu. Nak buat debel tak ni. Bukan sebab tubuh besar tu berkecil. Dia masalah jiwa kita saat ni tu. Tak boleh nak buat kecuali orang yang menyerah diri bagi Allah Ta'ala. Atau adalah ia orang tu diizinkan baginya bagi ia mereka tadi daripada pihak kerajaan. Kerajaan dengan maksud kata ada kuasa nak mengambil tindakan. Tak apalah. Dia ada kuasa majlis daerah apa semua ada kuasa, tak apalah. Kita tak ada kuasa ni enggak. Kita nak tegah tak berani. Dan ada pun dua martabat yang awal, yakni ta'rif dan wa'iz. Ta'rif dan wa'iz, maka tiada ditaksir daripadanya melainkan orang yang jahil yang bersangat. Ta'rif iaitu memperkenalkan perbuatan saat ni, kita ayat kata ni benda makruf, ataupun kita memperkenalkan dia ini benda munkar. Itu maksud ta'rif tu.
Martabat pertama tadi kan dia kata, kalau kita melihat orang membuat ke benda munkar atau meninggalkan benda makruf, kita kena berayak ke dia. Itu panggil takrif. Dan waiz beri peringatan ke dia dulu. Jangan buat ni dosa besar, Tuhan murka. Ini martabat hak pertama ni. Ada pun dua martabat yang awal ni, ini takrif dan waiz ni, beri peringatan, beri takut ke dia, maka tiada ditaksir daripadanya, tiada kecuaian daripada dua martabat ni, melainkan oleh yang jahil. Orang-orang jahil, orang tak erti gapo, maka berlakulah masalah ni. Yang bersangatan hok jahil pelajak, jahil tuki bahasa kita panggil, yang bersangatan yakni jahil tuki. Seperti mana Abid itulah hak dicerita dalam kitab ni ya. Nya pergi beli lembu, nya berzina dengan lembu. Sudah kicau. Tak ada nak bayar. Ada lagi kau kita orang hak jenis gitu mau jahil. Sebab dia anggap kata berzina dengan lembu ni tak apa. Siapa tak menikah berzina dengan lembu, beli lembu berzina dengan lembu. Orang ayat baru dia tahu, tak leh rupa-rupanya. Tak ingat boleh. Tu teruk sangat tu kalau ada zaman kita ni, belawak lah kita kata. Atau yang alim yang taksir, alim yang taksir, yang cuai. Dan maksud katanya, maka tiada taksir daripadanya, melainkan hak berlaku kecuali takrif dengan waiz ni, melainkan berlakunya orang jahil hak bersangate ataupun orang alim sini, maksudnya orang hak mengetahui lah, orang mengetahui yang kecuaian dia. Maka berlaku juga dah dua martabat ni. Dan ketahui olehmu suruh, yakni bahawa sesuruh itu dengan makruf itu wajib, bukan bagai sunat, bagai wajib. Dan larang daripada yang haram itu pun wajib, bukan bagai sunat, bukan bagai boleh pilih nak buat tak buat, dak, bagai tu kena buat. Dan suruh dengan yang sunat dan larang daripada yang makruh itu adalah sunat. Hak tu baru sunat. Orang tak semai sunat, kita kata pakat bangun belakang semai sunat, hak tu sunat. Tapi kalau orang tak maya wajib, kita wajib mengerasi dia dengan solat wajib. Kalau kata benda makruh, benda hak kurang digalakkan pada syarak, maka sunat kita teguh. Kalau kita tak teguh pun tak apa. Kalau duk menjewel tu bukan kata benda makruh, benda haram dah. Wajib kita kena teguh. Siapa dia ambil ke peranai ni? Siapa dia ambil ke peranai? Tak ada berdosa belaka. Sebab tu kita muju ada kumpulan tabligh, ko ada orang ni inisiatif dia sendiri buat kumpulan NGO ko bagaimana ni. Di setengah-setengah tempat hak tak ada cara dengan maksiat lebih-lebih lagi. Sebab tu kalau kita tak ada kuasa di atas nak teguh, nak suruh pada benda makruf, teguh pada benda mungkar ni, cari tempat-tempat hak molek, pondok ke mana ke. Tak tangguh dah di kita dosa orang ni. Kalau kita pergi cari tempat hak banyak maksiat, kita duduk situ. Apa? Hasil ni tempat-tempat moden. Ni pondok gapo ulu. Panggung waya pun tak ada ulu. Panggung waya pun tak ada. Ya kira moden ni kena ukur di panggung waya. Ada panggung waya baru jadi moden. Siapa ngajar gitu ni? Tu mentaliti masyarakat zaman moden. Zaman mauding, mati agama. Jadi tak mampu di kita nak teguh orang, nak suruh baik, kita duduk tempat-tempat hak molek selalu. Kalau kita senyap pun tak ada berdosa. Kalau kita duduk tempat hak mana orang banyak maksiat, patut tak ada orang je teguh, kita duduk situ, walaupun kita gani sekalipun ni tak ada teguh, berdosa. Cakap nak tanggung kita dosa tadi. Dan atas engkau apabila engkau suruh dengan makruf atau engkau teguh daripada munkar, dan atas engkau ni maksudnya lazim atas engkau. Dan atas engkau yakni lazim atas engkau apabila engkau suruh dengan makruf atau engkau teguh daripada munkar,
padahal tiada didengar bagi engkau dengan mencerai akan tempat mungkar. Mencerai ini berpisah. Dengan tu takluk pada lazim. Lazim atas engkau tadi. Padahal tiada didengar bagi engkau. Kita suruh saat ni tu, tegur saat ni tu, tak ada orang hirau. Lazim atas engkau dengan mencerai akan tempat mungkar itu. Kena berpisah. Tak boleh duduk sekali tempat mungkar saat ni. Dan meninggal akan orang yang mengejar akan dia akan mungkar itu, hingga kembali kepada amrullah. Amrullah yakni hingga kembali mereka itu kepada hukuman Allah Ta'ala. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang keputusan daripada Allah Ta'ala. Dan atas engkau dengan benci akan segala maksiat. Benar maksiat orang buat kena benci. Hatta walaupun kita buat maksiat sama dengan mereka, tak boleh, kena benci. Kita buat maksiat suku kira, waliyadzubillah, kita redha dengan maksiat tu pula dosa hak lain. Dan benci akan orang yang mengekali atasnya atas maksiat, kena ada benci. Bukan benci orang tu, benci diri maksiat yang ada di dia tadi. Bukan benci orang kafir, benci di diri kekufuran yang ada di dia tadi. Dan benci akan orang yang mengekali atasnya atas maksiat itu, dan marah akan mereka itu pada Allah, yakni kerana Allah. Dan ini pada kata dan atas engkau dengan benci tadi segala maksiat, dan ini wajib ia ini hazan ni atas tiap-tiap yang mukmin. Kalau orang tu orang beriman, wajib dia kena ada rasa benci. Sebab itulah maksiat yang kita buat dah tu, boleh ke tak kita redha? Boleh ke tak maksiat yang lepas kita redha? Boleh ke tak? Kena redha dia kena benci. Maksiat yang kita buat lepas-lepas tu kena redha dia kena benci. Benci nisbah benda tu terbit daripada kita hak je buat. Redha nisbah ketentuan daripada Allah. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Tu dalam Faridah sebut tu. Kalau kata kita berdalih kata ini ketentuan Allah supaya mengelak tuhmahan orang terhadap kita, mu ni kaki dadah dulu, kaki curi, kaki rogu dulu, maka kita berkata nak buat no ketentuan Tuhan pada hamba atas dasar nak mengelak tuhmahan orang pada kita, maka itu dibenar pada syarak. Tetapi kalau kita mengkaitkan buat maksiat kita ni tujuan untuk mengkuatkan lagi maksiat kita pada orang, maka itu tak dibenarkan. Mari pergi curi mana ni? Tak boleh curi. Curi kalau Tuhan tentu kita nak curi, kita curi juga. Dia nak mengkuatkan begitu. Tak boleh, haram. Dan apabila dizalim, jadi kena faham ke masyarakat tu masalah redha dengan maksiat ni, biar faham. Reti dah kata kena benci maksiat tu satu, tetapi hak ketentuan Tuhan hak telah berlaku di diri kita hak lepas-lepas tu, wajib kita kena redha. Jangan kita menyalahkan Tuhan pula, apa-apalah Tuhan membuat aku dulu begini-begini. Jangan, tak boleh. Kesilapan taksir itu mesti kita persalahkan di atas diri kita. Bapa kita tak usaha cari bi'ah salihah, tempat-tempat molek. Bapa kita nak saing dengan orang tak molek. Itu kesilapan tu orang panggil secara zahirnya daripada kita.
Dan apabila dizalim akan dikau atau dimaki akan dikau. Lepas tu orang-orang hak taubat dah tu, orang kampung tak boleh lah nak tutup pintu taubat bagi dia. Walaupun dia mari penjara mana sekalipun tak boleh nak tutup pintu taubat bagi dia. Allah Ta'ala tak tutup, tak kira kita nak tutup pintu taubat bagi dia. Cuma berjaga-jaga tu tak salah. Berjaga-jaga, moga dia ni ada dah dulu duk curi, ada dah buat khianat. Berjaga tu tak salah, atas sebab dia dulu pernah buat. Tapi ni sebab kita nak tutup, mu ni tak akan boleh dah selama-lama jadi orang baik. Tak boleh gitu. Nampak? Dan apabila dizalim akan dikau atau dimaki akan dikau, maka zahir atas engkau daripada marah. Dan ini wajib ia atas tiap-tiap mukmin. Kata benci ke maksiat. Dan apabila dizalim akan dikau, orang buat khianat kau kita, atau dimaki akan dikau dengan tuhmah, dengan perkataan yang tak molek, maka zahir, yakni hendaklah dizahirkan atas engkau daripada marah, bencilah dengan perbuatan orang terhadap kita. Dan berubah muka, yakni berubah muka engkau, dan mendapat engkau daripada benci akan perbuatan. Biar nampak kata perbuatan tu kita benci. Supaya saing kita duduk hina orang lain, sama juga. Mata kau saing kita kak, kita buat kumpulan kita, walaupun benda tu benda hak salah. Jadi kalau saing kita sendiri buat benda tu, dia hina kau orang, tak boleh duduk sekali. Kita ni kena zahirkan marah kita, tak boleh mudah hina dia, apa pun hina dia. Relax mak. Oh no mak, kita duk gua-gua. Dah kalau buat kita kamu kan. Mak tak ya naik selalu angin ni. Okey masalah tu. Kalau berlaku benda tu di kita, berlaku benda tu di adik kita, orang duk hina dia, orang duduk buat zalim, buat khianat ke dia, gurau tu ni sebab kita yang berasanya orang duk serah ni. Nampak? Kalau kita duduk sekali tak ada menzahirkan kita pula, suka sekali, tu ia dapat bersyarikat pada dosa. Dan akan fa'il, akan barang yang tiada ada seumpamanya barang yang seumpamanya barang yang, dan berubah muka dan mendapat engkau daripada benci akan perbuatan, dan akan fa'in akan orang je buat orang hok memaki, orang hok menzalim tak deh, akan barang yang tiada ada seumpamanya barang yang, akan barang yang tu maksudnya maf'ul pada kata mendapat, maf'ul pada kata mendapat. Susah ibarat kita ni. Dan tidak lebih besar daripadanya pada ketika dengar akan mungkar. Dan tidak lebih, dan tiadalah, dan tidak lebih, dan tidak lebih besar, yakni yang besar daripadanya benci tu pada ketika dengar akan mungkar dan melihat akan dia akan mungkar tadi, maka engkau yakin, yakni engkau sedarlah bahawasanya engkau itu dhaif iman. Gitu deh. Jadi kalau katalah kita saat ni tu tak ada rasa besar dan tidak lebih besar daripadanya benci, tak ada rasa benci hok bersangat pada ketika mendengar kemungkaran, orang dah buat perkara mungkar dan melihat akan dia akan kemungkaran, tak ada rasa besar, rasa kecil je kemungkaran orang buat ni. Budak-budak gawe biasalah, tu rasa tak ada besar, maka engkau yakin bahawasanya engkau itu dhaif iman. Ialah orang yang dhaif, tak kuat iman tu. Apa rasa biasanya? Kena rasa luar biasa. Ibu-ibu, mak-mak orang
Baking. Depan tok lelaki pun baking. Biasalah tu, dah anak 10. Masa tak ada anak dulu, mungkin abang lagi. Anak pertama abang, anak kedua abang, anak ketiga abang. Mari makan. Tak boleh buat begitu kau tak lelaki awak. Tak boleh nak naikkan suara pada lelaki awak. Dah orang panggil makan pun susah. Dia bela pula perbuatan salah dia saat ni. Salah tu dah. Dia buat hujah pula atas perbuatan salah dia. Perempuan lain pun dengar. Biasalah tu ustaz. Dah anak 10 dah ke. Salah anak 10, anak 100 pun tak boleh. Bukan kata anak 100 dia boleh kohok kuat suara. Tak boleh. Dia jadi nusyus. Seorang perempuan bila meninggikan suara pada suami dia, nusyus, durhaka. Kecuali perempuan tu daripada dulu lagi memang suara begitu. Halo. Gitu dah. Bukan maknya weh. Suara dia kasar dah. Dia hak jatuh ni pun menikah dengan dia kerana suara kasar dia. Sedap suara awak ni mah. Tak ada orang perempuan hak suara gini. Biasa suara. Oh ni minat saya suara awak. Yang menikah dah satu. Jadi kalau dia tu kasar dengan tok lelaki pun tak apalah. Memang sebab suami suka dengan keadaan dia begitu, dan menikah pun di awal keadaan begitu. Hak ni hak orang duduk buat gurau ni mula menikah gamar kucing. Mula menikah gamar kucing. Ada anak gamar rimau. Ada ni anak gambar naga teguh, berapi teguh. Normal ada tak normal? Tu dikira ke kemungkaran. Tak boleh buat normal. Sedap ustaz tak kena ustaz. Aku ustaz jadi perempuan. Orang benda ayat dah hukum dia pergi kat tu pula. Susah sengotilah orang tak ada iman ni weh. Tak ada iman dah. Orang ayat dah kata benda tu salah. Wak mari ayat Quran hadis mana hok kata boleh. Ngana ustaz bro. Wak mari hujah. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ni. Mu datang ke hujahmu, aku datang ke hujah aku. Kalau kamu benar, orang yang benar. Dan apabila mengetahui engkau dan yakin engkau bahawa seengkau, apabila engkau suruh dengan makruf, suruh yakni akal seorang, takdir lah tu. Dan apabila mengetahui engkau dan yakin engkau bahawa ini akal bahawa seengkau, apabila engkau suruh yakni akal seorang dengan makruf, atau engkau larang daripada mungkar yakni akal seorang, tiada dengar bagi engkau. Suruh dia tegah engkau tu, dia buat tak padu. Dia buat tak peduli. Tiada dengar bagi engkau yakni oleh seorang itu, takdirlah. Dan tidak diterima daripada engkau, yakni takdir, yakni akal suruh dia akal tegah tadi. Suruh dia tegah engkau saat ni tidak diterima daripada engkau, akal suruh dia tegah engkau. Atau mengetahui engkau bahawasa yakni akal bahawasa hasil yakni dapat atas engkau dengan sebabnya, sebab suruh dia tegah mudarat yang nyata pada diri engkau. Ni tebing kita tegah dia ni, kita kena menyepak ke dia ni. Katakanlah bahaya pada kita atau pada harta benda engkau. Ni kalau kita marah orang duk curi, duk ambil harta orang lain ni, nanti harta kita pula dia mau ambil. Dok moga kita duk ambil cara, dia marah, dia ambil harta kita pula. Nescaya harus bagi engkau diam, tak apalah. Sebab mu waktu tu tak ada kemampuan. Tebing mu bersuara, mu pula hak kena. Tapi mu jangan mengiyakan, membenarkan perbuatan kejahatan hak orang buat saat ni. Kezaliman ataupun meninggalkan hak makruf. Dan jadilah suruh dia larang kemudian daripada
Kemudian daripada bahawa ada ia suruh dia larang itu ialah yang wajib pada asalnya daripada kelebihan yang amat besar. Dia jadilah suruh dia larang itu, kemudian daripada bahawa adalah suruh dia larang itu wajib pada syarak, daripada kelebihan yang amat besar. Banyak kelebihan dia serta besar pula kelebihan dia. Orang yang menyuruh dia orang yang menegur, yang menunjuk daripada yang mengerja akan dia akan kelebihan yang amat besar saat ni, daripada mengerja ke akan dia atas kasih akan Allah Ta'ala. Zahirnya nampak yang mengerja akan dia akan suruh dia teguh lah ni. Menunjuk daripada yang mengerjakan dia suruh dia teguh itu daripada kelebihan yang amat besar, yang menunjuk daripada yang mengerja akan dia mengerja akan dia suruh dia teguh deh. Menunjuk atas kasih akan Allah Ta'ala. Akan dia akan apa tu? Kalau dobit sini akan kelebihan tu kena ke tak? Apa? Ni ialah saya nampak suruh dia teguh, tapi nampak pozahir apa ni dobit sini akan kelebihan. Nak tengok. Dan larang selesai, dan larang kemudian selesai daripada bahawa ada ia suruh dia teguh itu ialah yang wajib daripada kelebihan yang amat besar, yang menunjuk daripada yang mengerja akan dia amru bil ma'ruf ada nampak zahirnya menunjuk atas kasih akan Allah Ta'ala. Ya begitulah kalau hak dobit dengan hak zahir di kita belaga gak jadi mikir semetar. Takut salah dobit. Dan mendahulu akan dia akan Allah atas mereka yang lain daripadanya Allah. Itu kelebihan dia. Kelebihan dia nya kita suruh dia kita teguh ni kasih akan Allah. Nampak juga supaya kelebihan tu daripada kelebihan yang amat besar, yang menunjuk daripada mengerjakan dia. Sebab ni bukan kelebihan ni hak menunjuk mengerjakan dia suruh dia tegak itu menunjuk tak apalah atas kasih akan Allah Ta'ala. Orang buat kerja suruh dia tegak tu menunjuk kata dia ni kasih akan Allah, bukan dikasih oleh Allah. Kalau dikasih oleh Allah Ta'ala tu faedah dia dapat. Ayat ni perbuatan dia tu menunjuk atas kasih akan Allah, dan mendahulu akan dia seorang saat ni, mendahulu yakni seorang akan dia akan Allah atas mereka yang lain daripadanya Allah. Dan adapun apabila engkau ketahui bahawa semungkar itu bertambah ia mungkar dengan sebab larang, dan adapun apabila engkau ketahui bahawa semungkar itu bertambah ia kemungkaran dengan sebab kita larang. Supaya kemarin kita ayat dah kan, kalau kita nampak kemungkaran tu jadi koh bertambah sebab mungkin cara kita tegur tak kena waktu dia, ataupun cara kita tegur, ataupun melampaui mudarat kepada yang lain daripada engkau, bawa pada bahaya dia orang lain pula daripada muslimin. Kalau kita tegur bawa orang lain pula bahaya ni, maka bermula diam pada ketika itu aula. Bahkan wajib nak kena diam waktu tu, tak boleh nak tegur lagi. Dan sebab apa? Sebab syarat bagi tegur saat ni tu jangan membawa kemungkaran itu kepada kemungkaran lebih besar. Ni kalau bawa kepada kemungkaran lebih besar, tak boleh nak tegur lagi lah waktu tu. Kena tengok pada kesesuaian juga.
Ya kaedah dia ad-dararu yudfa'u biqadri imkan. Ad-dararu bahaya itu yudfa'u kita tegah biqadri imkan sekadar mungkin. Dan terkadang wajib ia diam. Nampak ni. Kalau nampak nak lebih pada bahaya, bukan kata aula dia diam, tetapi wajib dia diam. Kerana bukan tujuan tegah tu nak bawa kepada mudarat lebih besar. Dan takut olehmu akan diri kamu dan akan mudahanah. Dan takut olehmu akan diri kamu dan akan mudahanah, maka bahawasanya mudahanah tu daripada beberapa apa tu? Dua dosa. Tak nampak sih. Maka bahawasanya daripada beberapa dosa maka bahawasanya mudahanah itu daripada beberapa dosa yang banyak, dan iaitu mudahanah bahawa adalah yang menanggung bagi engkau atas diam daripada mungkar. Itu dah mudahanah. Iaitu apa? Mudahanah tak? Bahawa adalah yang menanggung, yang menyebabkan bagi engkau atas diam daripada mungkar, kerana takut daripada luput harta, hilang harta, atau kemegahan, atau manfaat yang adalah ia manfaat daripada pihak orang yang mengejut akan mungkar, dan lainnya tersebut daripada fasaqah, orang fasik. Dan atas engkau apabila engkau suruh atau tegah dengan ikhlas. Tak ada apa dah ni. Dan akan mudahanah, takut olehmu akan mudahanah. Lagu mana kamu dia daripada kemungkaran? Sebab apa? Kerana takut daripada luput harta atau kemegahan. Turun jawatan ko, istilah orang sekarang nak jaga periuk nasi. Tu mudahanah saat ni. Kena beringat daripada mudahanah, kita sembunyi ke kebenaran, kita tak cegah kerana nak jaga periuk nasi, kemegahan seperti diturunkan jawatan, manfaat yang ada ia manfaat daripada pihak orang yang mengejarkan mungkar. Kita jaga demo jaga kita. Orang jahat kita jaga orang jahat jaga kita. Tak pasal periuk nasi kita ni. Tu mudahanah ni. Kena takut jangan jadi gitu, dan lainnya daripada fasaqah, daripada fasik, orang-orang fasik. Dan atas engkau sesasiti ini lazim atas engkau apabila engkau suruh atau tegah dengan ikhlas kerana Allah. Ni hak kita naknya. Lain daripada kita buat tu betul dengan syariat, billah dia nak lillah. Buat tu bi syariatillah, kemudian lillah, kena ada dua-dua tu. Dan berlemah lembut. Nak tegah, nak suruh tu kena berlemah lembut daripada jiwa ke jiwa. Jiwa ke jiwa ni yang menyapanya. Supaya apa baik ni. Ya jiwa pergi ke jiwa. Kita dengar lah, tak pasti juga dengar. Ada Habib Omar, dia cium ketua Wahabi. Bukan gitulah. Hak tidak sealire, kita kata tak sealire. Dia jumpa satu majlis bekwah, moga orang ni pun, ustaz ni pun, ulama ni pun dia jemput sekali, Habib Omar pun sekali, dia jemput cium. Oh, dia kata buat apa kita cium kita. Ni kita menapa. Kita bukan cium lagi, kita napa dia. Lepas tu kekerasan sana masuk mana dalam jiwa je.
Ni, dia pergi dengan hati tu. Ni jalan Yamin, tarik Yamin. Ni tarik Yamin tak balas dengan orang. Dia jadi hati ke hati. Dia menyapa. Bapa gitu juga bapa. Kamu terang, kami serang. Bukan kami serang, kamu terang. Oh, tu terbalik dah lah. Kita hak lagu ahli sunnah ni, kamu serang kami menereke. Kamu terima tak terima, suku kira. Tapi bila kita pergi dengan berlemah lembut, hati yang ikhlas, dia sapa kepada mad'u kita saat ni. Tapi masalah kita ni, kita nak menyapa pun tak ada keikhlasan mana. Alamat kata tak ada keikhlasan mana, kita ada berdoa kodok kepada mad'u kita. Ni, orang kafir ada kodok kita berdoa ke dengan hidayah taufik bagi dia. Ada. Jadi di awal-awal lagi dah kesilapan tu berlaku kepada da'i, orang hak nak menyeru. Jadi bila kesilapan tu berlaku pada da'i, dia tak ada sapa kepada mad'u hak kita nak seru saat ni. Tak sapa. Tak ji, tak sapa. Sebab tu balik kampung, dia tak perlu suruh orang kampung tu dengan bagi mengaji. Bodoh lah orang kampung, malah nak mengaji pas jahit tukim. Awak masuk pondok sebentar dekat jahit dah kok ge. Yang ni. Lepas tu pergi dengan mana? Dengan senyum, dengan akhlak, dengan sopan satu. Tegur orang tak tegur kita, apa tegur orang. Mana weh, main bola ke? Maghrib malam tu weh. Maghrib malam ni weh. Umpama. Pergi dengan orang panggil, jiwa kita dia sapa pada jiwa lah. Apa ni kita kat cara nak tekan orang semua ni, mata pakai piyuh, pakai serbai juga. Orang lain juga bodoh belaka, jahat belaka, ahli ngaku belaka, tak sapa. Ni tak sapa. Gak benda tu kan dia mari juga di kita. Ni geger aku. Mari berasa aktif. Dia kita kena sedar perasaan kita ni jadi marah kok orang dan sebagainya tu hak tidak daripada keizinan syarak lah. Maka tu orang panggil kesilapan di kita. Tengok Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika mana dia nak menghukum ke seseorang dengan hukuman. Tiba-tiba bila Sayyidina Ali akak pedang nak menjatuhkan hukuman, orang ni peludah pada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali pun berhenti daripada menjatuhkan hukuman seketika tu, mententerakan diri dia terlebih dahulu supaya apa yang dia buat ni lillahi ta'ala. Orang tanya dia apa awal-awal tadi kamu tak jadi hukum, kemudian kamu pergi hukum balik. Dia kata pada awal aku nak menghukum, tiba-tiba diludahkan kepada aku, maka aku berubah niat bukan kerana Allah tapi kemarahan yang ada pada aku. Maka aku memperteraikan istighfar dan sebagainya, maka aku usahakan buat itu kerana Allah. Jadi kita sekarang ni menyampaikan agama kerana Allah kau tidak, seru orang kerana Allah kau tidak. Tapi sebelum nak kecek bab masalah kerana Allah kau tak kerana Allah, biar betul dulu dengan syariat lah. Syariat tu biar betul, barulah dengan hakikat. Ni nak pakai hakikat syariat dak. Dia kata syariat ni kulit, hakikat ni isi. Isi tu rosak kata ada kulit. Isi jadi kata ada kulit. Dia kena ada kulit. Dia kata awak semua semaya ni hak syariat, saya semaya hakikat. Allah, Allah, Allah. Siapa tak semaya? Tak semaya. Kepada saya ni ada Allah dah kan? Ada. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu sembahlah Tuhan hingga kamu yakin. Tok guru dia ya. Jadi tok guru tak payah semaya dah, tok guru pada hak yakin. Tu masuk pada tafsir ayat Quran tu. Hatta ya'tiyakal yaqin pada Quran tu bukan makna yakin begini, tetapi yakin dengan makna mati. Sebab pada ayat lain Tuhan nyatakan yakin manusia tu bila mati dia. Jadi kena ada syariat, baru kita pergi dengan hakikat, comel lah sampailah seruai kita saat ni pada orang. Dan elok apa siasah. Ya ni main-main. Dan elok siasah, cara pembawakan kita tu. Siasah pembawakan
kelakuan kita. Kalau jumpa orang beri salam, tu hak pertama Nabi SAW pergi Madinah kan, Nabi kata afshus salam wa at'imut ta'am. Sebarkan salam, buikan makan. Jadi kita kena buat agama ni kena belanja lebih lah. Nak suruh orang belanja kita. Kita ustaz kan? Kita belanja orang. Bagus ustaz tu, saya kita ustaz. Ustaz belanja semua kita. Ustaz ada duit tak apa, tak ada duit nak belanja ke mana? Ada duit tak apa lah, ada duit nak belanja ke mana? Kita pergi bawa kampung gitu. Baru dekat orang. Malu mata. Yang pertama tunduk ke masyarakat dengan kita. Lagu mana kita tunduk? Biar dia malu mata. Akhlak kita, kebaikan kita. Gitu deh. Bui salam, jumpa assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ni beri salam pun malah. Nak bawa agama gua nak balik kampung. Nih. Dan menzahirkan kasih sayang. Ini kasih sayang. Apa? Oh kita bersaudara, kita bersaudara. Zahirkan kasih sayang kita. Demo susah, biar kita persuruh susah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ni nanti nak tunggu jadi wakil ayat baru pergi saling zing. Orang bocor. Tak jadi wakil ayat tak saling zing orang kapur. Tak kena lah. Mana dia tu bagus lah masuk pas dalam kampung tukar zing kita. Apa bagus sangat dia. Okey rakyat tahun ni weh. Oh padai pun sikit tu. Ya bagi tukar. Apa salah kalau kita tak ada kewangan, kita kecek dengan masjid, dengan imam ke, kita pungut ke, ni ada orang kampung kita ni duk ciri sokmo, hujan dan sebagainya. Dia nak tidur pun tak boleh. Apa salahnya? Kita usaha cari sponsor kalau kita tak ada. Gitu. Dan menzahirkan kasih sayang kita siapkan dia Allah siapnya pocik. Maka tiada berhimpun oleh ini segala perkara seorang hamba serta keadaannya seorang hamba ialah yang beramal dengan barang yang disuruh akan dia akan dia akan seorang segala perkara pada seorang hamba serta keadaannya seorang hamba ialah yang beramal dengan barang yang disuruh akan dia akan seorang dengan dia betul akan dia akan seorang dengan dia dengan barang. Inilah disuruhnya ikhlas kerana Allah sebagai kasih sayang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak kira lah dia mau hijau ke biru ke orange ke gapo ke tak payah. Tu jadi perpecahan kita zaman sekarang ni pun susah juga. Dia mau warna lain, kita warna lain tak boleh. Sebab dia kasih sayang saat ni. Ni kita tak ngulu dah. Nabi bapa tak bantu tu. Dia kalah lain. Esok kena tok ngulu ni kena katuk bukan hati. Apa salah ke kalah dia ni? Dah kita tok ngulu, kita jadi ketua masyarakat berapa, kita kena adil lah. Tak kira orang kita, tak kira kita. Dan menjauhi barang yang dilarang daripadanya barang yang melainkan telah ada bagi kalamnya. Bukan dan dah telah. Nak sawaknya gitu. Dan menjauhi barang yang dilarang daripadanya daripada barang melainkan telah ada kalamnya tetap pada hati dan memberi bekas pada hati. Gitulah. Jadi kalau kata kita saat ni buat seperti mana hak telah dituntutkan dan menjauhi barang tu hal lagi, bapa melainkan ni istisna pada kata dan menzahirkan sayang. Maka tiada tadi. Istisna pada kata maka tiada berhimpun oleh ini segala perkara seorang hamba saat itu melainkan ini yang berhimpungnya telah ada bagi kalamnya perkataan seorang tetap pada hati, yakni hati orang lain yang masuk selalu dah pada hati orang dan memberi bekas pada hati orang. Tiap-tiap kali perkataan dia memberi bekas dan kemanisan pada mendengar. Orang minat dah ke kita.
Sebab kelakuan kita, hayat kita tak ada duk sombong. Tawaduk, rendah ke diri Allah. Kita tengok Habib Ali ke video-video lah duk tengok. Dia orang-orang besar ni biasanya selipat ada orang kepegang ke apa. Kita sui pegang. Kita so video dia selalu sifat dia tu tak sui orang ambil. Nampak. Kita ni kalau sifat ambil sifat aku ni, aku tak guru mari sini. Betul sifat. Kita sui ambil selalu sifat dia. Dia tak ada harap. Kita kata akhlak tinggi. Akhlak tinggi. Supaya Syekh Sa'ad jauh lah. Tak masuk satu majlis kalau orang pada majlis tu duduk diri lagi. Tala'al badru alaina, duk sambut Syekh nak mari. Syekh kata apa ni leh? Ada apa-apa diri. Sambut Syekh lah Syekh. Tak boleh duduk. Aku tak masuk, pakmu tak duduk. Kena duduk. Inilah kita mujurlah ada guru-guru begitu yang mana akan mencontoh, akan menjadi ke orang panggil inspirasi kita nya. Dan kemanusiaan pada mendengar dan sedikit bahawa dikembali atasnya atas seorang serta ini sekaliannya kalau hak ni lakna sawak ke apa ni, dan sedikit bahawa dikembali atasnya seorang serta ini mana? Ini sifat yang tersebut. Ini sifat yang tersebut. Dan sedikit bahawa dikembali atasnya seorang serta ini sifat yang tersebut sekaliannya sifat. Sekaliannya mereka yang sebenar dengan mulut. Ada jatuh tak ada sawak tu dah. Serta ini sifat yang tersebut sekaliannya lakna sawak tambah. Tengok kita arak dia dah. Berapa dah? Tambah dulu sekaliannya tambah lakna sawak as-sawab sekalian mereka yang sebenar tambah. Sekalian mereka yang sebenar dengan muraqabah kepada Allah. Sebenar dengan muraqabah kepada Allah dan tawakal atasnya, dan berperangai dengan kasihan. Tu ada dah. Dan berperangai ia seorang tu dengan kasihan. Ingat akhirat tu ada dah. Dengan berperangai ia dengan kasihan tu ada dah. Tengok balik arak dia. Tengok dobitnya begitulah. Nak cerak jatuh suruh tengok arak tu. Boleh? Serta ini kalam. Tambah dah. Yalah. Bahawa dikembali atasnya seorang serta ini sifat yang tersebut. Patut tambah serta ini sifat tersebut akan kalamnya. Gitu patut sekaliannya. Sekaliannya patut tambah mereka yang sebenar. Boleh dah? Dan sedikit bahawa dikembali atasnya seorang serta ini sifat yang tersebut akan kalamnya, sekalian mereka yang sebenar. Maksudnya orang keterimalah kita dan berperangai ia mereka dengan kasihan belas atas segala hamba-Nya Allah. Tidak kuasa ia mereka bahawa yakni akan bahawa milik akan dirinya, milik yakni membayar akan dirinya mereka pada ketika memandang akan mungkar. Membiar, milik ini membiar, bukan membayar, membiar. Bahawa membiar akan dirinya pada ketika mendengar akan mungkar hingga menghilang ia mereka akan dia akan kemungkaran.
cepat sikit dah. Atau di dinding antara mereka tadi. Dan antara demikian itu muka. Maksudnya mereka lagi tak mampu nak teguh, mereka lagi. Bukan duduk sekali. Di dinding, takluk pada kata di dinding, dengan barang yang tiada kuasa atas menolak akan dia akan barang. Tak kuasa maka mereka pun mendindingkan diri mereka, menjauhi kerana tak kuasa menolak kemungkaran saat ni. Dan jauhkan olehmu akan diri kamu dan akan tajassusun, iaitu tajassus itu menuntut mengetahui atas keaiban muslimin. Ini satu kejadian juga ni, kita nak sebab aib dia. Dan segala maksiat mereka itu muslimin. Yang ditutup, hak dia tutup lah. Dia tutup, kita pergi buka. Sabda Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, man tatabba'a awrata, man tatabba'a ay taqallaba. Tatabba'a dengan makna taqallaba. Awrata akhihi muslimi, tatabba'a Allahu awratahu hatta yufassihahu fi jawfi baitihi. Artinya barang siapa menuntut, tatabba'a ay taqallaba, menuntut mengetahui akan keaiban saudaranya yang Islam, dia pergi cari, yang ngita. Kalau pondok tu yang ngita, tengok video. Nescaya hak tu nak tegur tak apalah ni. Gua ketua pelajar kan kena tegur. Nescaya menuntut mengetahui hak ni dia bukannya gapo ni, dia pergi cari aib. Kita bukan cari aib ni. Bimbang takut benda-benda tak molek. Nescaya menuntut mengetahui Allah Ta'ala akan keaibannya hingga membuka ia Allah akan kemaluannya seorang pada rumahnya. Jadi maksudnya pada hadis ni, tegahai Allah Ta'ala pada mencari keaib orang Muslim. Dan ketahui olehmu bahawasanya maksiat itu apabila ditutup dia akan maksiat. Nescaya tiada mudarat melainkan orang yang mengejar dia akan maksiat tu. Jua sahaja. Ya kalau maksiat orang dia buat sore-sore, kita tak tahu, tak kena bala. Kalau maksiat terang-terang, kita tahu, bala sokapun. Maka apabila zahir ia maksiat dan tidak diubah dia akan maksiat, nescaya meratai oleh mudarat maksiat, balalah. Dan atas engkau apabila keji zuhur maksiat, zahirnya maksiat dan segala mungkar pada suatu tempat yang ada engkau itu padanya pada itu tempat, dan putus asa engkau daripada menerima akan yang sebenar dengan uzlah, mengasingkan diri, maka bahawasa padanya pada apa ni? Selamat. Nak nyonya tu. Maka bahawasa padanya pada uzlah ni selamat kita pada uzlah. Pada uzlah itulah selamat, mengasingkan diri lah selamat. Sebab tak kuasa, putus asa engkau daripada menerima akan yang sebenar. Dengan uzlah, maka bahawasa padanya uzlah itu selamat, atau dengan meninggalkan kepada tempat yang lain, pergi hijrah lain, dan iaitu meninggal kepada tempat yang lain itu aulah, hak lebih molek daripada kita ada uzlah seorang diri. Maka bahawasa azab apabila turun ia azab atas suatu tempat, nescaya meratai ia azab akan yang keji dan yang baik. Tak kira orang semaya tak semaya. Dan ada bagi orang yang mukmin yang tidak taksir, yang tidak cuai pada menolong akan agama Allah Ta'ala, kifarah dan rahmat. Dan ada bagi orang yang mukmin yang tidak taksir, tidak cuai pada menolong akan agama Allah Ta'ala tu, kifarah, kifarah dan rahmat. Sebab ia tak cuai pada nak tolong agama Allah. Dan bagi yang lain daripadanya, bagi yang lain daripada mukmin hak menolong agama Allah, orang mukmin hak tak menolong agama Allah tadi, seksa.
Wallahu a'lam. Qala al-musannif, dan atas engkau dengan adil pada rakyat engkau yang khas dan yang am. Ni kena panggil Tok Ngulu ni minggu depan. Ni panggil Tok Ngulu, orang-orang ada jawatan ni, pakak-pakak dengar ni. Masalah kita ada rakyat di bawah kita. Moga kita Isnin dengan Selasa ya ni. Ahad dengan Rabu tu Sabtu ni ni. Wallahu a'lam. Seorang email dia pergi semaya ajak umur tak kira Oh iyalah. lepas tu kita boleh tunggu dia kalau dia buat semaya. Oh tak email sana ni. Bapanya dia sekarang gini mendoakan kebaikan bagi orang kafir ni haram. Tak boleh kita mendoa selamat bagi orang kafir. Tapi kalau kita pergi sebab jemput orang kafir, kita semai ajak atas dasar supaya Tuhan beri hidayah, taufik dia dengan agama, maka itulah hak disarankan kepada agama kita. Tapi kalau dia mendoakan kebaikan bagi orang kafir, maju jaya apa semua, itu tak boleh. Sebab tu diharamkan kita bersalah pada orang kafir. Tapi kita pergi semai ajak, ya Allah berilah hidayah kepada dia. Biar dia saat ni terbuka pintu hati juga. Maka hak tu tak mengapa. Untuk kebaikan orang kafir. Ya ginilah supaya saat ni umumnya kalau kita mendoa hidayah taufik boleh. Tapi kalau kita mendoakan kebaikan kemajuan dia seperti mana orang duk misalnya kalau kafir saat ni tu sedangkan dia di dalam keadaan murka Allah Taala, maka orang tu berdosa. Tak boleh. Dia orang berdosa, orang fasik sah lagi untuk semaya beriman dengan dia, tetapi aulanya cari orang tak fasik. Gitu ni. Jadi ada satu kampung. Itu sekat kampung. Jika dia memutuskan salah salah satu dengan lain. Jadi ada ketua ilmu semaya. Sebabnya ada orang soal. Dia kata kita nak tahu semaya kita itu ilmu atau ilmu mudah ya. Kita yang ada kita. Kalau kata kita ni bertambah baik, tu terima lah tu. Mana kalau dia selagi dia membutuhkan segala-galanya ini, mana dia terima betul. Dia masalah penerimaan solat kita tu kita serah pada Allah Ta'ala lah. Cuma di sebuah syarat, kalau kena dengan rukun, kena dengan syarat, tak ada benda membatalkan kan, sah ni sebuah kita. Tapi Tuhan terima tak terima tu kena dah juga orang-orang saat ni tu. Kalau dia ibadat kita Tuhan terima, dia akan sekolah baik. Kita saat ni pun jadi nak berlembut hati, nak maafkan dia. Kena dah juga hak tu pun saat ni. Jadi maksud katanya, kalau kata kita, sebab tu Nabi SAW bila orang tanya orang curi, kemudian malam dia semaya, pagi dia curi, Nabi SAW kata aku mengharapkan semaya dia saat itu mencegah dia daripada mencuri. Gitulah. Boleh ada dah. Wallahu a'lam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah.